Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pendedahan daripada Anwar Ibrahim ini mungkin akan menjadi titik tolak kekalahan Parti Perikatan Nasional Bersatu dan PAS dalam pilihan raya pada kali ini. Ini semua gara-gara tindakan ataupun pendakwaan mahkamah yang telah pun kita ketahui, yang mana melibatkan anak kepada seorang pemimpin besar, pemimpin kanan dalam Parti Bersatu dan juga dalam Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan pendedahan daripada Anwar Ibrahim sendiri, yaitu Anwar Ibrahim kata kalau prihatin mereka tidak akan tergamak sorok minyak masak subsidi. Itu adalah pendedahan Anwar Ibrahim. Siapa yang dimaksudkan dengan golongan yang tergamak sorok minyak subsidi ini? Anda pasti tahu. Sila tinggalkan dalam ruangan komen dan tolong beritahu kepada saya siapa pada pendapat Anda yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Perikatan Nasional bukan sebuah parti yang prihatin kepada keperluan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Bahkan bagi beliau, orang yang prihatin tentang nasib rakyat tidak akan menyorok minyak masak subsidi sebagaimana yang dilakukan oleh syarikat anak Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kalau prihatin, mereka tidak tergamak sorok minyak masak, kata beliau ketika berucap di Kuala Terengganu malam tadi di depan ribuan rakyat negeri yang ditabir oleh PAS itu. Anak Hamzah Zainuddin, Muhammad Faisal Hamzah, 39 tahun didakwa bersama Azizul Abdul Halim, 55 tahun. Kedua-duanya pengarah Rimba Merpati Sdn Bhd, yaitu pemegang saham atau pemegang lesen. Maafkan saya, pemegang lesen minyak masak Borong. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Bhd sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual, yaitu minyak masak, telah memberikan maklumat palsu kepada KPDN. Maklumat itu diberi semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan mengemukakan dokumen atau maklumat yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen atau invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar Din Maju. Kesalahan itu dilakukan pada 12 Ogos 2022, lebih kurang jam 5 petang di pejabat KPDN Seremban 2. Kedua-duanya bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mazni Nawi. Bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Perikatan Nasional juga bukan sebuah parti bersih dan base sebagaimana yang didakwa. Kalau base sangat, mereka tidak susun kontrak untuk anak dan menantu di saat rakyat bergelut dengan wabak, kata Anwar Ibrahim. Beliau juga menolak dakwaan Perikatan Nasional bahawa mereka mahukan kestabilan sebagaimana yang didakwa. Dan kalau betul nak stabil, mereka tak mungkin hanya mampu bertahan 33 bulan sahaja, tempelak Anwar lagi. Di Padang Hiliran, Kuala Terengganu semalam, beliau menekankan betapa amanah memimpin negara adalah amanah yang besar dan berat. Justru itu katanya, menjadi pemimpin bukan untuk fikir perut anak dan menantu, tetapi memastikan kebajikan dan hak rakyat itu terbela. Saya juga menyebut kegagalan demi kegagalan yang dipertonton kepada kita selama 33 bulan, di mana kita tahu elit penguasa saat itu mengelabui mata kita yang terjejas hidupnya kerana dampak wabak dengan retorik yang kononnya mereka prihatin. Cukuplah sekali Perikatan Nasional, kata beliau, diiringi tepukan gemuruh para hadirin sekalian. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan kali ini dan jangan lupa Anda juga harus memberikan komen bagaimana pendapat Anda kalau prihatin mereka tidak tergamak sorok minyak masak subsidi, kata Anwar. Adakah Anda setuju dengan pendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kalau betul-betul mereka itu adalah prihatin kepada rakyat, sesungguhnya mereka akan memberikan minyak masak
yang bersubsidi itu kepada rakyat dan bukan untuk distort. Dan dulu, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentunya isu-isu yang paling menarik, yang lebih hangat, lebih luar biasa akan terus disajikan melalui channel yang hebat ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, selamat mengundi kepada sebuah orang yang ada di 6 negeri. Tak lama lagi Anda akan mengundi, dan seperti yang dinyatakan oleh para penganalisis politik, undilah parti yang dapat meningkatkan kualiti hidup Anda, yang dapat menjamin kehidupan yang lebih makmur dan juga dapat menyelesaikan masalah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita dikejutkan pula dengan pendedahan luar biasa daripada Harapan Daily yang menulis, "Bersatu sudah jadi umpama tandas awam," kata Dr. Faiz. Dr. Faiz seperti yang kita tahu baru saja keluar daripada parti Bersatu dan dikatakan beliau bersedia untuk menyertai parti PKR. Ini semua gara-gara ketidakpuasan hati para akar umbi yang menunjukkan bahawa memang ada kemelut dalaman, ada penyakit, ada barah yang sedang menular membesar dalam parti Bersatu. Mengapa Dr. Faiz yang merupakan pemimpin kanan dalam parti Bersatu ini sanggup mendedahkan satu persatu kelemahan, penyakit, barah, kecacatan yang ada dalam parti Bersatu, sehingga terkini beliau kata Bersatu, parti Bersatu kini sudah jadi umpama tandas awam. Ikuti terus ulasan dan jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Bersatu sudah dijadikan umpama tandas awam oleh geng-geng kartel dalam parti itu, kata Dr. Faiz Naaman yang baru mengisytiharkan keluar dari parti itu. Bercakap kepada Malaysia Gini, bekas ahli pimpinan tertinggi Bersatu itu berkata, pengaruh kartel itu sangat kuat dalam Bersatu. Pengaruh kumpulan kartel dalam Bersatu sangat kuat dan telah menjadikan parti ini seumpama tandas awam, kata Faiz. Tidak diketahui siapakah yang dirujuk sebagai kumpulan kartel dalam Bersatu sekarang. Sebelum ini, Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali yang dikenali sebagai pemimpin kumpulan kartel dalam PKR. Jika benar pemimpin yang dirujuk adalah Azmin Ali, bermaksud kemarahan Faiz sebelum ini turut dinyatakan oleh armada Bersatu Hulu Selangor, sehingga mereka membakar dan memijak bendera Perikatan Nasional dan juga bendera Bersatu. Ketua Armada Bersatu Hulu Selangor, Muhammad Fikri Faiz bin Zahar, meletakkan semua jawatannya dalam Bersatu dan seterusnya keluar dari parti itu. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan dalam Facebook, beliau Zikri mengumumkan, adalah dengan ini dimaklumkan saya Muhammad Fikri Zikri Faiz bin Zahar, nombor ahli 00120457, meletakkan semua jawatan dan keluar dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkuat kuasa, kata beliau, secara serta-merta. Beliau dan rakan-rakannya marah kerana pimpinan atau pemimpin Hulu Selangor diketepikan dari menjadi calon, sebaliknya memberikan laluan kepada golongan kartel Azmin berbanding Dun Batang Kali. Saudara-saudara sekalian, ini memang sesuatu perkara yang mengejutkan kita apabila makin hari makin banyak pendedahan demi pendedahan yang luar biasa yang kita terima, yang kita baca. Yang terkini ini daripada Harapan Daily dengan menyatakan Dr. Faiz Naaman yang baru keluar daripada Parti Bersatu kini mengumpamakan Bersatu sudah jadi umpama tandas awam. Apa maksudnya? Sila tinggalkan dalam komen Anda, tekan butang subscribe dan juga share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Habislah Mahathir kali ini di saat beliau semakin tua, di saat beliau semakin lanjut usia, disangkakan beliau menjadi tenang, hidup aman dan ada masa untuk mengumpul amal jariah. Rupa-rupanya bukan mengumpul amal jariah tetapi mengumpul saman lah pula. Aduh, kesian jugalah kan dengan kita punya negarawan ini. Itulah ramai netizen kata sudah waktunya Mahathir berehat, sudah waktunya Mahathir untuk berehat daripada politik, tidak lagi aktif dalam politik. Dan
Iyalah, betul lah, bahkan dia sudah umur 98 tahun. Jadi apalagi yang dia nak. Bahkan ada pula rancangan yang telah dijangka, dan ada pembongkaran mengatakan bahawa Mahathir Mohamad, Tun Mahathir yang sudah berusia 98 tahun itu ada plot untuk mahu dijadikan Perdana Menteri untuk kali ketiga. Sudah terlalu, pada pendapat saya, dari segi fizikal, Tun Mahathir sudah terlalu tua untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ya, bayangkan kalau Perdana Menteri ini dia akan ke sana ke sini, ke hulu ke hilir. Lihat saja Perdana Menteri kita sekarang, yaitu Anwar Ibrahim. Terlalu banyak program yang perlu dihadiri. Mampukah lagi Mahathir untuk ke sana ke sini, ke hulu ke hilir? Tidaklah elok seorang Perdana Menteri ke hulu ke hilir hanya diwakili oleh wakil-wakil tertentu, kerana lebih baik peribadi itu sendiri yang hadir. Nah, berucap pun kita mulai risau, mampu lagikah Mahathir berdiri berucap kalau sudah menjengah umur 100 tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan dengan satu saman lagi untuk Mahathir berhubung pengambil alihan Renong. Halim Saad telah pun menyaman Mahathir. Usahawan Halim Saad mengheret bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, bekas Menteri Keuangan kedua Nur Mohamed Yaakob, dan kerajaan ke Mahkamah Sivil. Difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2 Ogos. Tindakan sivil itu adalah berhubung dakwaan kerajaan merampas hak Halim sebagai pemegang saham mengawal firma bermasalah Renong Berhad pada tahun 2001. Menurut pernyataan tuntutan yang dilihat oleh Malaysia kini, pelantik mendakwa bahawa ini dilakukan berdasarkan kuasa Khazanah Nasional Berhad yang melaksanakan pengambilan UEM Malaysia Berhad atas arahan kerajaan sebagai sebahagian daripada pemerolehan wajib antara Julai dan Oktober 2001. Halim mendakwa pengambilan alihan itu membabitkan 372 juta saham dalam Renong, dan Dr. Mahathir serta Nur Mohamad adalah penggerak utama pengambil alihan tersebut. Pelantik berhujah bahawa saham Renong itu adalah miliknya dan bukan kepunyaan UMNO, serta pada masa itu syarikat berkenan memegang 37.92% kepentingan dalam UEM. Usahawan veteran itu menegaskan bahawa dia berhasrat untuk membuat tawaran awam kepada UEM, sama ada melalui Renong atau bersama dengan Renong, untuk mengambilnya secara pribadi sebagai anak syarikat Renong. Pelantik bagaimanapun diarahkan oleh Mahathir secara langsung dan melalui Nur Mohamed untuk tidak meneruskan intended go seperti yang dikehendaki kerajaan. Sebaliknya, untuk memperoleh semua saham dalam UEM melalui entiti yang ditetapkan, Khazanah Nasional Berhad atau pihak yang diamanahkan. Selaras dengan itu, pelantik juga diarahkan untuk meninggalkan UEM dan Renong, kedua-duanya sebagai pemegang saham dan pengarah termasuk dalam anak syarikat mereka. Ini menyaksikan pelantik menyerahkan kawalannya ke atas Renong dan UEM kepada kerajaan, dan akhirnya pelantik melupuskan saham Renong miliknya dengan kerugian. Pelantik mematuhi arahan tersebut kerana Mahathir ketika itu adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Hasilnya, Khazanah memperoleh semua saham dalam UEM melalui anak syarikatnya, Syarikat Dana Saham Sdn Berhad, sekaligus menguasai UEM yang pada masa itu memegang 32.6% dalam Renong. Dalam masa ini, kerajaan memperoleh UEM dan secara tidak langsung, serta mendapat kawalan dan pemilikan tidak langsung dalam kumpulan Renong. Pemerolehan hak pemberian dan pelucutan hak pelantik sebagai pemegang saham mengawal Renong, yang merupakan aspek utama pelaksanaan pengambil alihan oleh kerajaan, telah dilaksanakan atau disebabkan tanpa sebarang pampasan dibayar kepada pelantik bertentangan dengan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan, kata Halim lagi. Saudara-saudara sekalian, memang apabila kita melihat perkara-perkara seperti ini, kita agak simpati dengan Tun Mahathir Mohamad. Perkara ini sudah lama berlaku sejak 2001. Bayangkan sudah 20 tahun
sudah menghampiri lebih daripada 20 tahun, tetapi case ini masih dikorek dan tiba-tiba muncul pula. Kita tertanya-tanya sekarang, ada lagikah case-case yang berpuluh tahun akan muncul semula yang akan menerpa Tun Mahathir Mohamad? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 24 jam selepas anak Muhyiddin menafikan tidak melarikan diri. Ini tindakan terkini daripada SPRM. SPRM kata, balik saja. Tak perlu beri alasan, kata Azam Baki kepada menantu Muhyiddin. Peguam yang mewakili menantu pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin sepatutnya membantu pihak berkuasa dengan membawa pulang anak guamnya dan bukan membuat kenyataan media, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Bagi Muhammad Adlan Berhan pula yang berada di luar negara dan menafikan melarikan diri, Ketua Badan Anti Rasuah itu berkata, balik saja, tak perlu beri banyak alasan, kata beliau. Azam Baki juga mengingatkan Peguam Beljit Singh Sidhu bahawa dia mempunyai tanggungjawab sebagai kumpulan profesional undang-undang untuk membantu siasatan SPRM. Terdahulu, Beljit mengeluarkan kenyataan yang menafikan anak guamnya keluar daripada Malaysia selepas mengetahui dimasukkan dalam senarai orang dikehendaki. Kata Adlan sedia pulang jika unsur ancaman dan pendakwaan terhadapnya tiada lagi. Kenyataan itu dikeluarkan susulan kenyataan SPRM pada 7 Ogos bahawa mereka membulu Adlan 48 tahun dan Mansur Saad 69 tahun. SPRM mengesan kedua-dua mereka bagi membantu siasatan dalam projek biometrik pekerja asing. Beljit berkata, Adlan sedang dalam lawatan perniagaan di luar negara dan dikatakan sudah memberitahu penyiasat SPRM bahawa dia akan pulang ke tanah air selepas selesai tugas. Mengulas perkara itu, Azam berkata, SPRM telah cuba mendapatkan kerjasama Adlan sejak Jun lalu tetapi tidak berjaya. Dia juga menafikan dakwaan kenyataan terkini SPRM berkaitan Adlan dan seorang lagi individu dibuat susulan pilihan raya negeri. Ada orang boleh mudah-mudah tuduh kita. Persoal kenapa hanya sekarang kita cari dia. Kita hubungi dia sejak Jun. Sekarang sudah Ogos. Tiap kali pegawai saya telefon, dia beri alasan akan balik. Tetapi tak laksanakan, kata Azam Baki lagi. Jika kamu penyiasatnya, berapa lama kamu boleh tunggu? Ia tiada kaitan dengan pilihan raya atau tidak, kata Azam Baki lagi. Wah. Ini memang satu perkara yang patut diberitahu kepada semua orang. Sebab ada yang mengatakan, terutamanya peguam, terutamanya Adlan. Dia kata SPRM mau menyiasat beliau kerana ini susulan pilihan raya negeri. Mungkin dengan niat yang mahu mempertahankan diri. Tapi, ini jawapan daripada Azam Baki yang paling terbaik sekali. SPRM menafikan kenyataan tersebut. Dan Azam Baki kata, beliau ataupun ada orang boleh mudah-mudah tuduh kita. Persoal, kenapa hanya sekarang kita cari dia atau Adlan? Ramailah orang-orang politik, ramailah orang-orang di luar sini. Ada juga netizen yang cuba mempersoalkan. Kenapa baru sekarang SPRM baru panggil Adlan, kata mereka. Tapi rupa-rupanya, kata Azam Baki, kami sudah hubunginya sejak Jun. Bulan 6 lagi. Waktu Adlan nak pergi ke luar negara sudah berjanji akan balik. Tapi apa yang terjadi? Sejak bulan Jun lagi SPRM dah pun menghubungi beliau. Sehingga sekarang bulan Ogos sudah 2 bulan SPRM sebenarnya bertindak. Bulan Jun lagi. Tapi tiap kali pegawai SPRM telefon dan dia tetap beri alasan akan balik tetapi tak laksanakan. Jadi kata Azam Baki, jika kamu penyiasatnya, berapa lama kamu boleh tunggu? Ia tiada kaitan dengan pilihan raya atau tidak, kata Azam Baki lagi. Azam Baki mempunyai tugasan, SPRM mempunyai tugasan yang getir,
untuk melaksanakan tugasan ataupun penyiasatan tanpa bertangguh-tangguh. Takkanlah nak tunggu orang pula kan? Siapa adalah untuk diberikan keistimewaan undang-undang? Kita semua sama rata. Jadi itulah jawapan daripada Azam Baki, SPRM, selepas lebih kurang 2 atau 3 jam penafian daripada Adlan berkaitan dengan melarikan diri. Kata Azam Baki, balik saja, tak perlu beri alasan. Jangan bagi alasan lagi seperti yang telah dilakukan dari bulan Jun sehingga Ogos ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.